Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar Fizik Tingkatan 5 KSSM Bab 5 Elektronik 5.2 Diod Semikonduktor. Standard pembelajaran 5.21 menghuraikan fungsi diod semikonduktor. 5.22 berkomunikasi tentang kegunaan diod semikonduktor dan kapasitor dalam rektifikasi arus ulang-alik. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu apa dia semikonduktor sebelum kita belajar tentang diod semikonduktor. So, semikonduktor ni sebenarnya adalah sejenis unsur ataupun sebatian yang mempunyai rintangan di antara penebat seperti kaca yang kita tahu dia berintangan tinggi dan konduktor contohnya kuprum yang berintangan rendah. Jadi semikonduktor ni dia berada di tengah-tengah lah di antara penebat dan juga konduktor. So, contoh semikonduktor ialah silikon, germanium dan selenium. Ini banyak digunakan dalam industri lah Dan terdapat dua jenis semikonduktor. Pertama, semikonduktor jenis N. Dan yang kedua, semikonduktor jenis P. Jadi bagi meningkatkan kekonduksian elektrik bagi suatu semikonduktor sebab dia berada di tengah-tengah di antara penebat dan juga konduktor. Jadi untuk kita tingkatkan kekonduksian dia, kita gunalah proses pendopan iaitu satu proses menambahkan sedikit berdasing kepada bahan semikonduktor tulen supaya semikonduktor itu dapat ditingkatkan kekonduksian dia untuk digunakan dalam pelbagai kegunaan. Okey, diod semikonduktor. Apakah diod semikonduktor? So, diod semikonduktor terdiri daripada yang pertama semikonduktor jenis P dan yang kedua semikonduktor jenis M. Di mana kedua-dua semikonduktor ini kita cantumkan. Bahagian P kita namakan dia anode dan bahagian jenis N pula kita namakan dia kathod. Jadi ini adalah rajah diod semikonduktor yang sebenar Okey, ini adalah struktur binaan dan simbol diod semikonduktor. Tadi kita dah tahu bahawa yang P ni dianggap sebagai anode dan yang bahagian N ni diod semikonduktor bahagian N ni dianggap sebagai kathod. Okey. Jadi ini adalah struktur binaan dia lah gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Jadi kalau gambar yang kedua ni kita boleh nampak jalur ni dia berdekatan dengan kathod berbanding dengan anode dia agak jauh lah. Dan secara simbolnya ini adalah simbol yang digunakan dalam rajah apabila kita melukiskan litar yang ada melibatkan diod semikonduktor. So dia ada anak panah lah Jadi anak panah ni sebenarnya mewakili arah pengaliran arus yang melalui diod tersebut. Di mana arus kita tahu dia mengalir daripada positif ke negatif. Jadi anode ni kita sambung kepada terminal positif. Di sini cikgu dah tanda dia positif. Dan kathod ni kita sambungkan kepada terminal negatif. Macam nak ingat? Senang sahaja. Kathod kathod biasanya orang anggap rendah kathod Jadi terminal negatif dengan terminal positif, terminal negatif tu dia pendek. Jadi senang je nak ingat kathod terminal negatif yang pendek. Okey, yang anode yang sebaliknya lah terminal positif yang panjang. So itu cara nak ingat dari segi sambungan. Kathod pendek, pendek terminal negatif. Okey. Jadi itu cara nak ingat bagi struktur simbol dia yang disambungkan kepada litar. Okey, kita uji sikit antara rajah pertama dengan rajah kedua. Kita dah belajar sedikit tentang diod semikonduktor dari segi simbol dia dan sambungan dia.
Okey, jadi yang mana satukah mentol akan menyala? Okey, rajah 1 ke atau rajah 2? Jadi untuk menjawab soalan ini, kamu tengok sambungan dia. Tadi saya dah beritahu ya bahawa di bahagian depan ni adalah katot. Katot kita sambungkan kepada terminal negatif. Katot kan pendek. Dan di bahagian belakang anak panah ni adalah anode yang kita sambungkan kepada terminal positif. Jadi kalau kita tengok aliran arus daripada terminal positif, dia mengalir diod, dia melalui mentol, mentol menyala dan seterusnya dia pergi kepada terminal negatif. Maka rajah 1 ni lengkap lah. Ya? Aliran anak panah ni pun betul ya, daripada positif ke negatif. Kalau kita tengok rajah 2 ni pula sebaliknya. Ya? Anode disambung kepada terminal negatif. Katot disambung pada terminal positif. Maka aliran arus datang daripada bawah ni, daripada positif, lalu mentol, lalu ke diod, tak boleh lalu. Ya? Tak boleh lalu sebab anak panah dia adalah menyongsang dengan aliran arus. Ya? Jadi sebab itulah ya, yang boleh mengalir adalah rajah 1. Jadi anak panah ni sebenarnya mewakili aliran arus ya, daripada positif ke negatif. Ya? Okey, fungsi diod semikonduktor. Fungsi diod semikonduktor ni dia sebenarnya satu komponen elektrik yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah tertentu sahaja. Sebab tu dia ada anak panah. Ya? Anak panah tu mewakili pengaliran arus. Ya? Jadi sifat pengaliran arus pada satu arah ni ya, menyebabkan ya, diod ni boleh digunakan sebagai menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Ya? Jadi proses penukaran arus ini daripada arus ulang-alik kepada arus terus kita namakan dia sebagai rektifikasi ataupun rectifier. Ya? Iaitu menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Okey, seterusnya kita nak tengok bagaimana ya rektifikasi ni dilakukan ya, iaitu bagaimana arus ulang-alik ni dapat ditukarkan kepada arus terus dan apa yang berlaku pada diod itu ya. Jadi kita tengok dekat sini ya. Penggabungan diod ya, kita tahu diod ni dia digabungkan antara semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N ya. Jadi penggabungan ini akan membentuk satu simpang PN seperti dalam gambar rajah ni lah ya. Okey, ini diod semikonduktor P, yang sebelah kanan ni diod semikonduktor N. Okey, penggabungan dia ada satu lapisan susutan, satu lapisan simpang dipanggil simpang PN ya. Jadi dalam ya diod semikonduktor ni ya, majority charge dia adalah lohong ya yang bercas positif ya. Dan dalam diod semikonduktor jenis N ya, majority charge dia adalah elektron yang bercas negatif. Kenapa jadi macam tu? Kerana proses pendopan. Semikonduktor jenis P telah didopkan dengan bahan yang unsur dia ataupun ikatan dia berikatan 3 trivalent ya, menyebabkan berlaku ketidakkecukupan ikatan lah. Sebab semikonduktor ni ikatan dia adalah kovalent 4. Jadi bila dimasukkan benda asing yang berikatan 3, maka dia tak cukup 1. Dia jadi lohong ya. Lohong ni macam lubang lah ya, lubang ya, berongga ya. Menyebabkan elektron di sebelah dia yang mengambil alih. Dan lohong ni dia bersifat positif ya. Manakala semikonduktor jenis N ni pula, dia didopkan dengan bahan benda asing yang berikatan 5 pentavalent ya, menyebabkan berlakunya lebihan elektron. Sebab itu majority charge bagi semikonduktor jenis N adalah elektron ya. Jadi lita ni ya, diod semikonduktor yang pada gambar rajah ni berada dalam keadaan sambungan lita pincang depan. Iaitu yang P ni kita sambungkan, P ni kita dah diberitahu tadi adalah anode, disambungkan kepada terminal positif, dan N ni adalah katot, disambungkan kepada terminal negatif. So kalau inilah sambungan ini,
keadaan dia, ini adalah dipanggil litar pincang depan. Jadi apabila diod ni berada dalam litar pincang depan, ya, lohong yang ada pada P ni, dia akan bergerak ke arah semikonduktor jenis N. Manakala elektron akan bergerak ke arah semikonduktor jenis P. Maknanya dia saling melalui antara satu sama lain. N pergi ke P, P pergi ke N. So, keadaan ini menyebabkan lapisan susutan ni menjadi nipis. Lapisan susutan ni menjadi nipis. Bila begitu, voltan simpang. Pergerakan ni dia ada voltan simpang lah. Voltan simpang dipanggil voltan simpang. Pergerakan ini. Iaitu V, Vp kita boleh tandakan. Yang merentasi lapisan susutan ni menjadi kurang. Sebab dia dah nipis, dia dah kurang. Jadi dia nak melalui itu mudah. Dia dah berkurang. Maka apabila voltan simpang ini berkurang, rintangan dia juga jadi kecil. Okey. Jadi bila rintangan kecil, arus boleh mengalir lah. Arus boleh mengalir melalui diod dan seterusnya mentol lampu akan menyala. So inilah yang berlaku pada litar pincang depan, di mana keadaan yang berlaku dalam diod itu sendiri. Seterusnya kita nak tengok sambungan litar dalam keadaan pincang songsang. Litar pincang songsang ni sebaliknya. Semikonduktor jenis P kita sambungkan kepada terminal negatif. Manakala semikonduktor jenis N kita sambungkan kepada terminal positif. Berlawanan dengan litar pincang depan tadi. Jadi apa yang berlaku? Jadi apabila diod dipincang songsang, lohong kita tahu dia bercas positif, dan elektron ni bercas negatif. Masing-masing akan bergerak menjauhi. Tengok anak panah. Masing-masing menjauhi lapisan susutan. Dia positif, dia nak pergi pada terminal negatif lah. N, dia negatif, dia akan pergi pada terminal positif lah. Jadi apa yang berlaku? Maka lapisan susutan ni menjadi lebar. Okey. Bila dia lebar, voltan simpan dia pun meningkat. Dan apabila voltan ni meningkat sehingga capai nilai beza keupayaan, iaitu voltan yang dibekalkan, maka rintangan diod ni menjadi sangat besar. Bila dia besar, arus akan berhenti mengalir melalui diod, maka mentol lampu ni tidak lagi menyala. Okay, itu yang berlaku apabila litar diod semikonduktor kita susun dia ataupun kita sambung dia dalam keadaan pincang songsang. Okay, ini dipanggil litar yang disambung secara pincang songsang lah. Okay, kita nak soalan. Rajah di bawah menunjukkan sebuah diod dan mentol yang disambungkan secara sesiri kepada dua sel kering. Apabila switch dihidupkan, mentol tak menyala. So, kita ada dua bateri kat sini. Nampak dua bateri. Ini mentol dan ini adalah diod. So, macam mana kita nak bagi mentol ni menyala? Apabila switch ditutup lah. Gambar rajah ni switch tak tutup. Okay, bila switch ditutup, mentol ni tak menyala. Jadi kalau kita tengok sambungan diod ni adalah berada dalam keadaan litar pincang songsang. Tengok betul-betul. Yang bahagian anak panah ni adalah katod. Katod disambungkan kepada terminal positif. Anod disambungkan, bahagian belakang anak panah ni adalah anod disambungkan kepada terminal negatif. Jadi litar ni sebenarnya diod ni disambung dalam keadaan pincang songsang. Jadi apa kita buat? Kita songsangkan saja sambungan diod ini. Okey. So anod sambungkan kepada yang anod belakang ni kita sambung pada terminal positif. So katod di bahagian depan ni kita sambung kepada terminal negatif. Okey. So jawapan dia adalah C. Songsangkan saja. Sebab litar ni berada dalam keadaan pincang songsang. Jadi kita songsangkan sambungan pada terminal, dia akan jadi litar pincang depan. Maka mentol akan menyala lah. Okey, soalan 2. Litar menunjukkan dua mentol dan dua diod disambungkan kepada bekalan arus terus. Bekalan arus terus bateri ni lah.
apakah yang boleh dinyatakan mengenai keadaan mentol tersebut? So, kita tengok sambungan diod ini. Okay, apa berlaku pada dua mentol yang ada ni? Jadi, kita tengok yang pertama dulu lah, yang bahagian atas ni. Jadi, ini terminal positif, disambungkan kepada anode. Belakang kan anode, belakang nak panaskan anode. Okey, bahagian depan adalah kathod, disambungkan kepada terminal negatif. Okey, mentol diod bahagian atas ni dalam keadaan pincang depan. Kita tengok pula diod bahagian bawah ni, diod yang kedua ni. Nak kalau tengok macam sama je kan, tapi sebenarnya tak sama, Dia punya nak panas je sama, tapi sambungan dia tak sama. Okey, kalau kita tengok sini, anode, belakang ni anode disambung pada terminal negatif. Okey, depan ni kathod disambungkan kepada terminal positif. Jadi diod yang kedua ni berada dalam keadaan pincang songsa. Jadi kalau pincang songsa, arus hanya boleh mengalir sekerat je lah. Jadi kalau mengalir sekerat maknanya tak mengalir lah dalam litar ni, tak lengkap. Bila tak lengkap, arus tidak boleh mengalir, maka kedua-dua mentol ni tidak menyala. Okay, itu cara nak jawab. Kita tengok sambungan diod sama ada dia dalam keadaan pincang depan. Okay, atas ni pincang depan ataupun pincang songsang seperti di bahagian bawah ni. Jadi macam mana nak bagi mentol ni menyala? Okay, kita betulkan sambungan pada diod semikonduktor yang kedua ni. Barulah kedua-dua yang berada dalam pincang depan, barulah mentol ni arus mengalir dan mentol ni pun menyala. Itu yang berlakulah. Okey, kegunaan diod semikonduktor dan juga kapasitor. Okey. Jadi kita dah tengok tadi bahawa rektifikasi ini adalah proses penukaran arus ulang-alik kepada arus terus. Jadi rektifikasi ni ada dua, Pertama dipanggil rektifikasi gelombang separuh, Dan yang kedua rektifikasi gelombang penuh. Jadi di bawah ni adalah kit alat rektifikasi untuk menghasilkan gelombang separuh, So ini adalah bekalan kuasa dia, dan adalah kit dia lah. So kit ni yang sebelah ni kit yang dipandang secara berdepan atau daripada atas dia, Dan disambungkan kepada osiloskop sinar kathod OSK untuk memaparkan gelombang yang terhasil. So ini adalah gambaran ataupun paparan gelombang rektifikasi separuh, yang kita boleh nampak jelas lah pada OSK. Jadi yang ni kamu akan buat bersama guru untuk demonstrasi penghasilan rektifikasi gelombang separuh. Okey, yang ni adalah contoh kit rektifikasi gelombang penuh. Okay, ini kit dia. Kamu boleh nampak perbezaan yang pertama dengan yang kedua ni. Dan seperti biasa disambung pada bekalan kuasa dan juga OSK. Dan OSK ni telah memaparkan rektifikasi gelombang penuh. Jadi mari kita tengok apa dia rektifikasi gelombang separuh dan apa dia rektifikasi gelombang penuh. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa dia arus ulang-alik. Yang kita simbolkan AU dalam bahasa Inggeris lah, alternate. Dalam bahasa Melayu AU arus ulang-alik, dan dalam bahasa Inggeris AT alternate current, AC. Okey, arus ulang-alik ialah arus yang sentiasa mengubah-ubahkan arah pengalirannya. Pengubahan arah pengaliran arus adalah disebabkan oleh perubahan kekutuban, sumber beza keupayaan yang berselang-seli secara berkala. Jadi kalau kita tengok gambar kat bawah ni, arus ulang-alik ni dia ada separuh kita positif, yang bahagian atas ni separuh kita positif, and then dia pergi kepada separuh kita negatif, dan dia naik balik separuh kita positif, dan seterusnya lah. Jadi ini yang dikatakan perubahan kekutuban dia lah. Jadi dia boleh berubah kutub dia. Jadi inilah paparan gelombang arus ulang-alik bila kita lihat dia pada OSK contohnya. Okey, rektifikasi gelombang separuh. Okey. Jadi rektifikasi gelombang separuh ni sebenarnya dia menggunakan berapa diod? Dia menggunakan hanya satu diod. So tengok sambungan litar ni. Ini adalah diod.
Okey, ini adalah arus ulang-alik, bekalan kuasa arus ulang-alik macam bentuk kening ni, dan ini adalah perintang ya. Jadi ini adalah gambaran gelombang arus ulang-alik. Kita tahu dia ada separuh kita positif dan dia ada separuh kita negatif secara berselang-seli penghasilan dia. Jadi apa berlaku rektifikasi gelombang separuh ni Jadi semasa separuh kita positif yang atas ni lah separuh kita positif, semikonduktor ni berada dalam keadaan pincang depan dan dia benarkan arus mengalir melaluinya. Okey, katalah kita tengok aliran arus Okey, ini adalah bekalan kuasa arus ulang-alik. Okey, kita pergi bahagian atas dulu. Okey, di bahagian atas dia lalu diod, dia boleh lalu kan? Dia ikut aliran arus kan? Dia lalu. Okey, dia lalu perintang A dan seterusnya dia sampai kepada bekalan kuasa dia. Maka lengkaplah pada kita yang pertama ini. Jadi ini baru separuh kita pertama. Okey. Hasilnya kita dapatlah gambar ni. Ini separuh kita pertama. Rektifikasi dia. Okey, sekarang ni nak patah balik. Kita tahu arus ulang-alik ni dia berubah kekutuban dia. Dia boleh berubah positif negatif dia kan. Jadi sekarang dia nak patah balik. Dia lalu ikut R. And then dia lalu diod. Okey, boleh tak dia lalu diod ni? Tak boleh. Sebab sekarang diod dah berada dalam keadaan pincang songsang. Jadi dia dah macam melawan arus. Jadi untuk kita kedua ni dia tak ada. Jadi bila tak ada, kalau kita tengok paparan pada OSK, bawah ni tak ada lah. Biasanya kita lukis dot-dot-dot kan. Garisan putus-putus. Maksudnya tidak kelihatan gelombang tersebut. Jadi kita buat lagi dia berjalan lagi. Jadi dia hanya benarkan yang bahagian kita positif ni je. Sebab tu penghasilan kalau kita tengok hanya ada di bahagian kita positif. Kita negatif ni tak ada. So inilah paparan rektifikasi gelombang separuh. Ibarat gigi kita lah, gigi rongak. Gigi kita kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Jadi cikgu istilahkan ni sebagai gigi rongak untuk rektifikasi gelombang separuh. Kerana untuk separuh kita negatif ni, diod berada dalam keadaan songsang, maka tidak ada pengaliran arus. Okey, rektifikasi gelombang penuh. Okey, rektifikasi gelombang penuh ni dia menggunakan berapa diod? Dia menggunakan 4 diod. Jadi tengok betul-betul Jangan kamu kata yang separuh tadi 2 sebab yang ni 4 tidak Yang separuh tadi kita hanya menggunakan 1 diod saja dan untuk yang penuh ni kita gunakan 4 diod di mana sambungan ni kita panggil rectifier tertimbang. Yang ni adalah susunan 4 diod macam jamatan kan. Jadi sebenarnya susunan ini dia membenarkan arus mengalir dalam satu kita lengkap pada arah yang sama melalui beban R ni. Kita tengok diod mana yang membenarkan arus mengalir berada dalam keadaan pincang depan. So kita tengok satu persatu. Okay, kita tengok separuh kita positif dulu. So diod manakah yang berfungsi? Okay, diod arus akan mengalir katalah di bahagian atas. Okay, dia lalu, dia pergi ke kanan, dia turun Okay. Yang mana dia boleh lalu? Okey. Kita dah nampak dah So dia diod berada atas dia pergi ke kanan, dia akan pergi kepada diod D1. Okey, D1 ni nampak arah aliran arus dia mengikuti aliran arus lah. And then dia pergi ke kanan, dia turun ke R. Okey, dia naik ke atas dan dia lalu D2, diod kedua. Dan seterusnya lengkaplah kitaran yang pertama ini. Sebab tu kalau kamu tengok D1 dan D2 ni dilukiskan dengan jelas. D4, D3 ni arus tidak mengalir melaluinya dan dilukiskan dalam keadaan yang putus-putus. Jadi diod D1 dan D2 ni adalah dalam keadaan pincang depan. Manakala diod D3 dan D4 ni adalah dalam keadaan pincang songsang. Jadi arus mengalirlah melalui D1 dengan D2 ni.
D3, D4, D3, D4 tak boleh mengalihkan arus sebab dia menghalang arus tersebut. Ya, dia berada dalam keadaan pincang songsang. Jadi separuh kita positif, diod yang berfungsi ialah D1 dengan D2. Maka lengkaplah satu kitaran dia. Ya. Okey, seterusnya kita nak tengok ya separuh kita negatif. Dia nak patah balik pula. Okey, dia nak patah balik ya. Diod mana yang dia boleh lalu ya? Okey, kita tengok aliran dia. Okey, dia boleh lalu dia daripada bekalan kuasa ya. Dia pergi ke kanan. Okey, dia akan naik ke D3. Naik D3, dia pergi kanan balik, dia lalu R, dan dia patah balik ke kiri, dia naik ke atas dan dia lalu diod D4. Seterusnya lengkaplah kitaran yang kedua ini ya, separuh kita negatif. Jadi di sini diod D3 dengan D4 lah yang berfungsi ya, yang berada dalam keadaan pincang depan ya. Dan diod D1 dengan D2 ni adalah berada dalam keadaan pincang songsang. Kalau kamu tengok sebenarnya ini adalah songsangan dengan separuh kita positif tadi. Jadi yang berfungsi dalam separuh kita negatif ni adalah diod D3 dengan D4 lah sebab dia pincang songsang. Dan arus boleh mengalir melalui dia ya. Manakala D1 dengan D2 ni yang telah kita buat dalam keadaan kurang jelas, putus-putus, menunjukkan diod dalam keadaan pincang songsang. Dan D1 dan D2 ni dia menghalang pengaliran arus. Ya. So, apa yang kita dapat? Inilah gambar rajah dia. Daripada bentuk gelombang arus ulang-alik, kita panggil gelombang input lah. Ya. Bekalan kuasa dia arus ulang-alik, ini gambar rajah dia. Kita dapat bentuk gelombang output seperti gambar rajah yang kedua ini. Ya. Di mana kita nampak ya, gigi dia. Ini saya panggil gigi lah ya. Dia punya bentuk ni adalah penuh. Tak ada ruangan kosong macam yang kita separuh. Ya. Jadi cikgu boleh simpulkan ya, ini adalah gigi penuh. Okay, boleh nampaklah D1, D2, satu kitaran. Ni separuh kita positif. D3, D4 adalah kitaran kedua ya, separuh kita negatif. Dan seterusnya lah ya, kalau kita nampak ya, dia hanya ada di bahagian atas ya, di bahagian atas saja untuk graf ya, V melawan masa ni ya, beza keupayaan melawan masa. Jadi cikgu boleh kata kat sini gigi penuh ya. Jadi kalau kamu nak ingat bentuk gelombang rektifikasi gelombang penuh, iaitu output dia gigi penuh lah, sebab tu dinamakan penuh ya. Inilah paparan dia pada OSK. OSK ni dia boleh memaparkan bentuk-bentuk gelombang yang disambungkan kepadanya lah ya. Dia macam skrin macam tu ya. Okey. Jadi di sini antara jenis-jenis arus yang sepatutnya kamu dah ingat lah ya. Ini contoh arus ulang-alik ya, bekalan kuasa tadi, arus ulang-alik ni bentuk gelombang dia. Okey, ini contoh arus terus yang telah direktifikasikan secara penuh, gelombang penuh ya, gigi penuh. Dan ini pula contoh arus terus yang mantap, dia lurus sahaja, dia tak ada bengkok-bengkok macam yang B ni. So ini adalah jenis-jenis arus dan paparan gelombang dia ya. Okey, kita tengok pula soalan. Rajah 3.1 dan rajah 3.2 menunjukkan dua diod A dan B ya. Masing-masing disambungkan dengan dua diod lah ya, A dan B, dan dua mentol P dan Q disambungkan kepada satu sekren dengan dua susunan yang berbeza. Perhatikan betul-betul. Rajah 3.1 dengan rajah 3.2. So yang pertama soalan tanya apakah fungsi diod? Tadi kita dah belajar. Fungsi diod ni ada dua ya. Satu, membenarkan arus mengalir sehala sahaja atau menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus ya. Dan berdasarkan rajah 3.1 dan 3.2, bandingkan sambungan diod-diod kepada terminal sekren. Okey, perhatikan betul-betul lah. Tadi kita dah belajar anode sepatutnya disambungkan kepada terminal positif, katot sepatutnya disambungkan kepada terminal negatif, barulah dia berada dalam keadaan pincang depan. So, apa berlaku pada kedua-dua sambungan ni? Perhati betul-betul 3.1 dan 3.2. Ya. So, rajah 3.1, ya, anode dia, ya, anode.
di bahagian belakang dia ni anode disambungkan kepada terminal positif, ya. Dan kathod disambungkan kepada terminal negatif. Dua-dua A dan B. Boleh tengok, ya. Sambungan dia. Okey, rajah 3.2 pula sebaliknya, ya. Anode dia, ya, disambungkan, ya, kepada terminal negatif, ya. Ni anode kat belakang, ya. Disambung kepada terminal negatif. Sama je lah, A dengan B ni sama saja. Dan kathod dia disambungkan kepada terminal positif, ya. Jadi apa berlaku pada nyalaan mentor-mentor ni, ya? Dan tentulah kamu boleh nampak jelas, ya. Rajah 3.1 mentor dia menyala, manakala rajah 3.2 ni tidak menyala. So yang ketiga, apakah kaitan dia antara sambungan diod, ya, kepada terminal saccharin dengan nyalaan mentor? Mentor tak menyala lah apabila diod, ya, disambungkan kepada terminal negatif bateri. Diod positif ni yang di bahagian anode tadi, ya. Ni rajah 3.2 ni. Dia tak menyala sebab dia berada dalam keadaan pincang songsang. Ya, kita telah sambungkan anode kepada terminal negatif, kathod depan ni terminal positif. Maka ini dipanggil pincang songsang, ya. Maka mentor tak menyala. Ataupun kita nak jawab yang 3.1, ya. Mentor menyala apabila diod positif iaitu kathod disambungkan kepada terminal positif bateri. Iaitu diod berada dalam keadaan pincang depan. So itulah yang berlaku kaitannya, ya. Okey, soalan seterusnya, nyatakan satu persamaan antara 3.1 dengan 3.2. Okey, apa persamaan dia? Okey, ada banyak kat sini kamu boleh tulis, ya. Antaranya, ya, kedua-dua rajah menggunakan 2 diod, ya, 2 mentor dan 1 bateri. Okey, itu persamaan dia lah dari segi sambungan yang ada pada literal tersebut. Di satu, jika bateri dan rajah 3.1 ditukarkan terminalnya, okey, apa yang kita dapat perhatian? Kan kita tukar terminal, ya. Ni dah berada pincang depan. Tukar pula terminal dia. Dah tentulah mentor tak menyala lah sebab dia akan jadi pincang songsang, ya. Kerana arus tak mengalir dalam diod sebab pincang songsang, ya. Okey, namakan komponen elektronik yang boleh digunakan untuk melicingkan arus yang terhasil. Okey, yang ni kejap lagi kita nak belajar. Tapi mungkin kamu dah ada asas ketika kamu belajar di menengah bawah iaitu RBT elektronik, ya. Jadi apakah alat, ya, ataupun komponen, ya, yang ada yang boleh melicingkan ataupun menjadikan arus tu lebih mantap, ya, ataupun hampir lurus, ya. So alat tersebut adalah kapasitor, ya. So kita nak belajar sekejap lagi. Okey, kapasitor sebagai perata arus. Ini salah satu fungsi kapasitor lah selain daripada fungsi dia menyimpan cas, ya. Jadi kapasitor ni dia boleh meratakan arus. So yang gambar rajah ini, ya, yang gambar rajah belah kiri ni adalah perataan output rektifikasi gelombang separuh, ya. Kita nak ratakan, ya, output, ya, daripada rektifikasi gelombang separuh. Jadi kita tambahkan kapasitor ni C, ya, kepada litar inilah, ya. So beza simbol dia, kalau kamu tengok beza simbol dia macam simbol bateri. Tapi beza dia ialah kapasitor ni dia punya garisan adalah sama tinggi lah, ya, kita kata, ya. Terminal positif negatif pula dia tak sama. Bateri arus terus ataupun bateri dia tak sama dari segi panjang dia, ya. Positif lebih panjang daripada terminal negatif. Tapi kalau kapasitor dua-dua dia sama panjang. So inilah kapasitor, kita label kat sini C, ya. Okay, ini perintah, ini diod dan ini adalah bekalan kuasa arus unak-alik. Okay. Kita rektifikasi gelombang separuh, kita tahu menggunakan hanya satu diod saja dan dipaparkan ke OSK, ya. Jadi di sini kapasitor kita gunakan untuk meratakan arus yang tidak rata oleh rektifikasi gelombang separuh dan juga gelombang penuh. Jadi kita dapat tadi genggi rongak kan, bahagian dia ada, lepas tu ada dan dia ada balik beza kepayaan dia. Jadi cara dia, kalau kamu tengok pada gambar rajah ni, kapasitor semasa peningkatan voltan ni, kapasitor dicaskan dan semasa penurunan ni, kapasitor dinyahcaskan. Jadi inilah bentuk dia, ya, yang warna biru ni, ya.
Jadi kita tengok sini dia hampir lurus. Itu dikatakan ya perataan arus ya. Ini bentuk gelombang kapasitor meratakan ya output rektifikasi gelombang separuh. Ni tolong ingatlah bentuk dia ya. Okey, yang ni pula perataan output bagi rektifikasi gelombang penuh. Okey, macam biasalah litar tadi kita masukkan kapasitor. So sebelah ini adalah gambaran bentuk ya beza keupayaan yang terhasil akibat diratakan oleh kapasitor ya. Jadi kapasitor ni kita sambung secara selarilah ya dengan beban ataupun rintangan. Jadi apabila kita hidupkan bekalan kuasa, arus output akan diratakan ya. Jadi kita cerita balik apa yang berlaku. Kita tahu ya bentuk gelombang dia adalah penuh ya. Dia ada semuanya. Ini bentuk asal dia yang dot ni ya. Dan bila dia diratakan, inilah rupa dia yang biru ni ya. Jadi yang dot ni dah tidak kelihatan lagi ya. Jadi bagaimana dia diratakan ya? Ketika beza keupayaan meningkat, ini kalau kita tengok beza keupayaan sedang meningkat ya. Jadi bila dia meningkat, beza keupayaan dia ataupun voltan dia berlebih ya. Maka kapasitor dia akan simpan cas, simpan tenaga. Okey. Ini dipanggil kapasitor dicaskan lah. Okey, bila start pertengahan ni dia turun, ya, ini dalam keadaan voltan yang semakin menurun. Ya, jadi ketika beza keupayaan menyusut ataupun berkurangan, kapasitor dia akan lepaskan, dipanggil nyah cas. Ya, agar arus output tidak menurun ke nilai sifar, supaya dia tak turun sampai ke sifar lah. Ya. Jadi tenaga disimpan dalam kapasitor akan mengekalkan beza keupayaan yang merentasi perintang maka kita dapatlah bentuk gelombang output yang diratakan ya. Inilah kapasitor yang berfungsi sebagai perata arus. Jadi kita tengok arus dia hampir lurus ya. Jadi kamu kena ingatlah ya. Yang gigi penuh ni inilah bentuk dia ya. Yang dot-dot ni sebenarnya kita tak nampak pun ya. Cuma nak tengok nak tunjukkan bagaimanakah beza keupayaan ini diratakan ya. Jadi secara rumusannya inilah rumusan dia ya. Input arus ulang-alik ya. Ni separuh gelombang, ni bentuk dia. Penuh pun samalah sebab dua-duanya kita gunakan bekalan kuasa arus ulang-alik. Okey, dua-dua yang gunakan yang sama, input arus ulang-alik. Okey, kita tengok bentuk output tanpa kapasitor. Ni yang terhasil bila kita rektifikasikan dia. Kita dapat gigi rongak dia kan. Okey, bahagian bawah tak ada. Separuh kita positif ada, negatif tak ada. Tapi kalau rektifikasi penuh, ni bentuk dia, gigi penuh. Nama dah penuh, gigi penuh lah. Ya, gigi rongak ni adalah rektifikasi separuh gelombang. Ya, sebab dia tak ada, di antaranya tidak ada. Ya, dia jarang-jarang je bentuk gelombang dia. Ya, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada. Macam itulah. Kalau penuh ni dia sentiasa ada. Ya, sebab kita positif dan kita negatif dia adalah lengkap. Okey, kalau kita ratakan dia pula, inilah bentuk gelombang ya, rektifikasi separuh. Dan ini adalah sebelah ni yang kuning ni adalah bentuk gelombang rektifikasi penuh ya. So itu secara rumusan dia lah ya. Jadi kita tengok soalan, dalam litar manakah mentol akan menyala? Ni soalan yang keempat ya. Jadi macam biasalah kita tengok sambungan dia lah, yang mana pincang depan, yang mana pincang songsang. Okey, kita tengok A. Dia lalu positif. Okey, diode utama ni dah pincang songsang. Diode kedua ni pun pincang songsang. So mentol tak menyala. So B. Okey, lalu lagi daripada positif sama. Diode pertama ni dah pincang songsang. Walaupun diode kedua ni pincang depan, arus tak akan mengalir. Okey, kalau C. Okey, yang pertama dah pincang depan, yang kedua dah pincang depan. So yang ni mentol akan menyala lah sebab dua-dua dalam keadaan pincang depan. Kalau D yang pertama pincang depan, yang kedua adalah pincang songsang. So tak boleh. Dia mesti kedua-duanya pincang depan. Jadi mentol C lah yang akan menyala. Ya. Okey, yang kelima, litar manakah yang akan menghasilkan rektifikasi penuh gelombang? Okey, kita nak tahu yang mana satu. Kalau rektifikasi penuh ni dia gunakan 4 diode. Jadi pada kita yang pertama, kita positif pertama, 2 diode yang berfungsi. Okey, pada kita negatif yang kedua tu, 2
juga dua diod tapi diod yang berbeza. So yang manakah betul sambungan dia? Kita tengok yang A ni. Yang pertama dia lalu. Okay, katalah ni diod yang kedua. Okay, dia berlalu. Lepas tu dia lalu perintah. Dia naik ke atas. Dia tak boleh lalu diod keempat. Tak boleh. Dah start kat situ dah. Okay. Kita tengok pula B. Okay, B dia boleh lalu. Diod kedua. Dan dia lalu perintah. Dia naik ke atas. Tak boleh lalu juga diod keempat ni. Okay, C. C daripada atas. Okay, diod pertama ni pun dah tak boleh lalu. Kiri tak boleh, kanan pun tak boleh. Okay, kita tengok D. Okay, daripada atas. Dia lalu diod yang kedua. Dia lalu perintah. Dia naik ke atas. Dan dia lalu diod yang keempat. Maka lengkaplah kita positif dia yang pertama. Okay, dia nak patah balik. Okay, kalau tadi diod yang kedua dengan yang keempat. Okay, dia nak patah balik. Okay, dia lalu diod yang ketiga. Dia lalu perintah, dia naik ke atas. Dia lalu diod pertama. So, yang kedua ni, diod yang pertama dengan yang ketiga berfungsi. So, yang D ni boleh menghasilkan rektifikasi gelombang penuh. Okay. Okay, itu aliran dia lah. Ini kita yang pertama seperti cikgu terangkan tadi. Dan yang ni kita yang kedua. Nampak yang biru ni. Ni dia patah balik. Okay. Dia lalu diod yang tiga dengan yang pertama. Okey, soalan 6. Rajah di bawah menunjukkan 1 liter bagi rektifikasi arus lalik. So, suruhan manakah yang betul? Jadi, kita tahu dia adalah gelombang penuh. Tapi, gigi dia penuh lah rektifikasi penuh, gigi dia penuh lah semacam B ni. Okay, kalau yang ni tanpa kapasitor. Oleh kerana gambar rajah litar ni ada kapasitor, maka dia telah diratakan. So, telah diratakan, tentulah D. Gigi penuh yang diratakan. Okey, yang C dengan A ni adalah rektifikasi gelombang separuh. Yang ni tanpa kapasitor, yang C ni ada kapasitor. Okey, soalan 7. Rajah menunjukkan isyarat input dan isyarat output apabila komponen X disambung kepada 1 liter. So, ini adalah isyarat input bekalan arus ulang-alik. Ini adalah output yang telah direktifikasikan. So, X ni apa? So, namakan jenis arus pada input. Input ni yang awal, bekalan kuasa kita. Dan tentulah arus ulang-alik. Okey, apa pula isyarat output yang telah direktifikasikan ni? Dan tentulah arus terus. Sebab dia menggunakan satu komponen, X. So, X ni apa? X adalah diod. Kita tahu diod salah satu fungsi dia adalah menukarkan arus ulang-alik, isyarat input ni, kepada arus terus, isyarat output. So, apakah fungsi komponen X? Menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Okay, itulah jawapan dia bagi soalan struktur ini. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Cikgu harap video ini dapat membantu kefahaman kamu tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu diod semikonduktor. Jika kamu suka video cikgu ini, bolehlah kamu share video ini kepada kawan-kawan kamu, saudara mara kamu di media sosial. Semoga mereka juga mendapat manfaatnya, seperti kamu. Dan jangan lupa tekanlah butang like, subscribe dan notification, agar kamu mendapat video-video terbaru daripada cikgu dan sebagai tanda sokongan kamu kepada cikgu. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Everything changes.